رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada kita untuk bersama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Tuhan kurniakan keberanian. Bermula iman itu membenar hati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap suatu yang mendatang ia dengan dia daripada barang yang maklum daripada agama dengan daruri. Jadi main-main ni maknanya kita kena benar. Makna benar ni yakin 100%. Makna yakin, makna percaya 100%. Tidak boleh ada sok zan waham. Yang kita kena adanya yakin semata-mata bahawa segala hak Nabi bawa royak kita, hak Nabi buat, hak apa yang ada dalam hati Nabi, hak Nabi segitu, semua sekali itu benar berlaku. Sebab apa benar? Sebab Nabi kita dia tidak akan kecek kecuali apa yang diwahyukan kepadanya. Ya? Jadi kalau adalah sedikit, katalah sikit je kurang, maka kita tak boleh panggil dia tu yakin. Ya? Kita panggil dia tu zan. Zan dari segi akidah tidak sah. Siapa-siapa yang ada zan dalam bab akidah ni, maka nyata dia jadi kafir selalu. Mengikut kata kitab ni, mana jadi kafir. Kecuali yakin sungguh-sungguh ataupun percaya 100%. Tak boleh kurang lah. Tak boleh ada sok zawahir, tak boleh ada. Lagu tu. Jadi, gapo kita dengar ni kita kena terima. Nak tak nak kena terima, tak boleh ada dalam hati kita. Sebab itulah dinamakan daruri. Secara darurat. Nak tak nak kena terima kebenaran tu. Benar, tak boleh ada rasa sok tu, rasa zat ke, wahai ke, tak boleh ada. Lagu tu. Ini dalam keimanan. Dan dikehendaki dengan membenar itu mengikut hati, hati pun benar, dan menerima akan barang yang sebut, mulut pun atau benar. Itu tiada semata-mata mengetahui benar Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ketiadaan mengikut dan terima, maka tiada dihukumkan dengan iman. Jadi kalau ada sikit tak kira lah. Sok zawah, maka tak boleh hukum bahawa tu iman. Iman ni hanya kena yakin ataupun percaya 100%. Lagu tu. Kalau tidak gitu, jadi kebanyakan daripada segala kafir. Yang mengetahui mereka itu bahawa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi dan rasul yang sebenar kerana ketiadaan mengikut hati mereka itu. Dia kata benar Zahir, betul nabi, tapi hati dia tak terima, tak mengakui bahawa maka tidak beriman. Ada tak? Dan ketiadaan menerimanya akan yang demikian itu. Jadi kalau bahasa tidak terima, makna tidak yakin, maka boleh dikatakan kafir selalu. Kalau mengikut kata musannif ni lah, kafir selalu sebab iman ni perkara akidah. Perkara akidah ni kena yakin, iaitu percaya 100% gitu.
Dan segala rukun iman itu 6 perkara. Kalau kita tengok mengajar orang tua dulu dia kalau sebut iman, iman itu dia kata ada 2. Pertama disebut iman mujmal. Kedua disebut iman mufassal. Iman mujmal ni ada 2. Yang pertama amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala. Artinya percaya aku dengan Allah Ta'ala dan barang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua amantu bir rasul wa bima qala rasul. Artinya beriman aku akan segala yang terbit daripada rasul dan barang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi tu. Kemudian ada pun rukun iman mufassal, inilah. Dia sebut adanya ni, iaitu pertama amantu billah, percaya kepada Allah. Yang kedua malaikatihi, iaitu percaya kepada segala malaikat. Yang ketiga wa kutubihi, percaya akan segala kitab. Yang keempat wa rusulihi, percaya akan segala rasul. Kelima wal yaumil akhir, percaya dengan hari kemudian, yakni hari kiamat. Wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dia kena percaya dengan segala untung baik dan untung jahat itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pun percaya kepada Allah Ta'ala. Ada betul-betul kita kena pegang, kita kena yakin. Pertamanya, apabila sebut Allah, dia melibatkan 4 perkara, iaitu zat, sifat, asma. Zat, sifat, asma. Zat makna diri Tuhan. Sifat makna hal. Hal bagi diri Tuhan. Af'al maknanya kerja Tuhan. Kerja Tuhan. Af'al ni. Asma maknanya nama-nama atau panggilan pada Tuhan. Itu maknanya semua tu melibatkan Tuhan lah, Allah. Allah. Dan apabila disebut Allah ni juga, kita kena pegang 2-3 perkara yang penting. Pertamanya, bagaimana dikatakan, Kul huwallahu ahad. Tuhan ni saja. Apabila Tuhan saja, lain pada Tuhan itu bukan Tuhan adalah makhluk lah. Tuhan ni saja. Dan Tuhan saja ni, kalau kita kata Tuhan saja ni, mesti dia bersifat dengan sempurna. Sifat yang sempurna, dia terkaya, lagi tu. Sempurna, dia kaya, dan dia tu tak serupa dengan makhluk. Kalau maknanya kalau ada kita kata Tuhan, ni Tuhan ni Tuhan bagi orang Islam, ni Tuhan bagi orang kafir, setengah ulama kata kafir dah kita, sebab kita mengakui selain pada Allah tu Tuhan. Sebab orang kafir selain daripada Islam tidak penuh. Dia mengakui ketuhanan yang satu. Dia kata hak lain tu Tuhan. Sebagai contoh, kalau kita ambil Kristian, dia mengatakan bahawa Nabi Isa tu anak Tuhan dan Nabi Isa tu Tuhan. Kalau dia Kristian, dia kata Nabi Isa tu Tuhan. Maka, salah lah. Tak betul sebab Nabi Isa tu manusia, bukan Tuhan. Dan dia kata Nabi Isa tu anak Tuhan, lagi salah. Tuhan ni lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Begitu juga dalam Yahudi. Yahudi kata Uzair itu anak Tuhan. Maka bukan Tuhan. Apatah lagi selain pada dua tu, semuanya menyembah bagai lain daripada Allah, maka kita sebut dia berhala. Secara umumnya berhala. Berhala ni makna apabila menyembah selain daripada Allah. Jadi maknanya selain daripada Islam, semuanya menyembah berhala. Hanya Islam saja menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang satu, Tuhan yang kaya,
Tuhan yang tak serupa dengan makhluk, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi maknanya kita kena ada asas tu. Takutnya kecek Tuhan Buddha. Mana ada Tuhan Buddha? Tak ada Tuhan. Yang dia semua tu makhluk. Kita takutnya telacah lah gitu. Tuhan Kristian. Mana ada Tuhan? Dia kata, kita tak boleh kata lah. Sebab dia semua tu tidak Tuhan. Okey lah kalau kita tahu benda tu gelah. Orang kata gelah tu puyuk. Kita nak kata puyuk juga. Gelah lah kita je. Jangan terpikat dengan kata-kata orang lain yang nak menyesatkan kita. Dah demo tu semua tu tidak Allah. Maka mengapa kita kata Tuhan? Sebab Tuhan ni Allah je. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang lain. Tak ada dah Tuhan lain. Illallah. Kecuali Tuhannya Allah saja. Lah gitu dah. Kena pergi kemah-kemah tu. Jangan buat selora, jangan buat main-main. Kerana ni akidah. Ya. Begitu maknanya kita juga kita tahu bahawa Tuhan ni bersifat. Jadi kita bersifat. Dia sifat-sifat Tuhan ni sifat yang sempurna. Dia sifat Tuhan ni hanya duduk di diri Tuhan. Dia tak duduk di makhluk. Dia tak duduk di makhluk. Cuma dia setengah sifat Tuhan tu dia nyata di makhluk. Bukan duduk, dia hanya nyata. Duduk dengan nyata ni lain. Ibarat nyata ni ibarat matahari lah. Senang kita faham. Apabila matahari ada maka cerah habis halal. Apabila ni gelap ni tak ada dalam cahaya matahari. Maknanya cahaya matahari tadi hanya dia menyatakan alam. Dia menyatakan alam dan menyatakan alam ni sebagai dalil adanya Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Lah gitu dah. Lebih kurang lah. Hak ni kena kemah benar ni hak Tuhan ni. Percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni kena kemah benar. Kena kemah benar bahawa Tuhan ni Allah sahaja. Lain pada Allah bukan Tuhan. Dia panggil berhala. Atau makhluk lah. Kalau kata betul ke makhluk. Lain pada Tuhan makhluk lah. Mana hak dia buat. Yang kedua percaya kepada malaikat. Malaikat ni kita tahu dia ni Tuhan jadikan. Tuhan jadikan daripada apa? Daripada nur. Daripada cahaya. Apabila Tuhan jadi daripada cahaya, maka cahaya ni tidak ada tina, tidak ada jatuh. Kalau cahaya elektrik tak ada positif negatif, tak ada dia, tak ada tina, tak ada jatuh. Ada ke benda lain ni, ada tina jatuh, tapi dari segi cahaya dia tak ada. Elektrik ada. Elektrik ada positif negatif. Tetapi dari segi cahaya tak ada. Tak ada tina, tak ada jatuh. Dan kejadian dia tu, tak ada tina, tak ada jatuh, dan dia ni selalu beribadat kepada Allah. Tuhan jadikan dia ni beribadat kepada Allah setiap masa. Tetapi ibadat dia tu tidak seperti kita lah. Kalau bahasa rokok, sujud. Sama-sama lah gitu. Dia berbeza lah daripada manusia. Kita manusia ni banyak perkara yang kita kena buat lah. Kalau kita tu betul-betul mentaati Allah. Jadi buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Lebih kurang lah gitulah. Yang ketiganya, percaya kepada segala kitab. Segala kitab ni secara umum kita kena tahu ada lebih kurang 114. Ada setengah kata 104. Hak 110 tu dinamakan suhuf. Ataupun kalau kita ke risalah lah. Helaya. Suhuf. Dapat lagi tu dinamakan Alkitab. Suhuf tu diberi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh 30. Nabi Ibrahim 30. 60. Nabi Syekh 30.
90. Nabi Musa 10. 100. Kemudian Nabi Ibrahim 10, 110 cukup suhuf. Kemudian 4 lagi tu dinamakan Alkitab, iaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat diberikan kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani tua lah, Ibron. Zabur diberikan kepada Nabi Daud dalam bahasa Nabi Daud dalam bahasa Kibti. Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Suryani, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Itu kitab. Dan kitab ni hanya daripada Allah. Tak ada sedikit pun daripada manusia. Kalau ada daripada manusia, bukan lagi dipanggilkan Alkitab suci, bukan kitab dah. Buku dah. Buku biasa dah. Macam lo ni Bible kau tu jadi buku biasa. Kalau dia kata Alkitab, kena minta Injil. Yang dalam bahasa Suryan. Lah gitu, lebih kurang lah tu. Seterusnya, percaya kepada segala rasul. Kita kena percaya bahawa Rasul Nabi ni lebih kurang lah. Mengikut ulama kata 124,000 orang. Rasul ni 313 orang. Tetapi wajiblah kita ni kena mengetahui 25 orang Rasul ni kerana kita ni mukallaf. Setara itulah kena tahu 25 Rasul ni, sebab 25 Rasul ni dinyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran. Lah gitulah. Dan kita kena tahu bahawa Rasul Nabi ni dia tidak berkata-kata atau buat kecuali apa yang diwahyukan kepadanya. Walaupun kita tengok ada pertentangan di antara Rasul dengan Nabi. Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa dengan Nabi Hidir. Nabi Musa ni Rasul. Nabi Hidir ni Nabi. Tetapi dua-dua tu hanya menerima wahyu daripada Allah. Tapi apa berlaku perselisihan pihak dua tu? Orang kata perselisihan pihak lah. Kalau kita kata perselisihan wahyu lah. Macam kita kata, Tuhan wahyukan kepada Nabi Musa, berdosa besar kalau kita bunuh budak, sebab dia tidak berdosa. Budak ni tidak berdosa, dosa besar kalau kita bunuh. Tetapi Nabi Hidir dia bunuh budak tu sebab Tuhan wahyu kepada dia untuk menyelamatkan budak tu dan kedua ibu bapa dia. Maknanya kedua-dua tu benar, tak ada salah. Nabi Musa pun betul, Nabi Hidir pun betul. Jangan kata Nabi Hidir tak betul, sebab dia terima wahyu juga. Arah Tuhan. Tetapi Nabi Hidir ni dia tahu secara hakikat sana, dia seorang Nabi, maka wahyu Tuhan kepada dia secara hakikat. Maknanya benda tu benda keputusan hakikat. Ada kau Nabi Musa keputusan syariat. Lah gitulah, lebih kurang lah tu. Kemudian percaya kepada hari kesudahan atau hari kemudian, iaitu hari kiamat. Kita kena yakin bahawa hari dunia ni akan berakhir. Dunia akan berakhir. Tuhan akan meniadakan dunia ni dengan kiamat. Bila kiamat tu, maka kita berdirilah pula di alam yang lain, iaitu alam akhirat. Bermula alam akhirat apabila berlaku kiamat. Lah gitulah. Dan kita dihisap gapo, ditimbang gapo, ditentukan surga neraka. Itu kepercayaan kita kepada hari kiamat. Dan akhir sekali, hak jaga orang ngajinya, itulah akhir sekali yang kena ni, percaya kita dengan qada-qadar. Beriman dengan qadarnya baik dan jahatnya, mana qada-qadar lah.
Ya, qada baik, qada jahat. Qada baik ni iman dan taat. Qada jahat ni kufur dan maksiat. Itulah cara beriman, dan kita kena yakin gapo hak berlaku kepada manusia ni buruk baik ni hak Tuhan tetap. Hak Tuhan tetap kepada manusia. Tidak kepada lain, maknanya manusia dia jin je yang terlibat. Wala khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Lain daripada jin dengan manusia tidak terlibat ni hukum ni, qada-qada ni tidak terlibat tidak terlibat secara khusus seperti manusia. Dia khusus, malaikat khusus bagi malaikat, setan khusus bagi setan, manusia khusus bagi kita manusia dan jin ni. Maka terletakkan benda ni boleh buat, benda ni tak boleh buat. Lagu tu lah. Lebih kurang. Assalamualaikum Ji. Haji baca surah Al-Ikhlas lah berkaitan dengan ciri-ciri ketuhanan itu. Jadi nak tanya sinilah, apa yang dikatakan Tuhan tu sendiri? Nak dikatakan Tuhan tu yang membezakan, nak membezakan Tuhan ni, Haji dah sebut tadi berkaitan dengan kalau selain pada Tuhan tu makhluk. Jadi nak perjelaskan lagi berkaitan dengan Tuhan sendiri. Dengan ketuhanan, baru Tuhan. Misal sifat pun wujud, keda, bakar tu, itulah sifat Tuhan tu. Mengapa ya kalau tak ada sifat tu kita kata Tuhan? Itu persoalan. Sedangkan kita kata dah la ilaha illallah. Tak ada dah Tuhan kecuali Tuhannya Allah. Sebab apa? Sebab Tuhan wajib dia bersifat dengan sifat-sifat Tuhan. Dan kalau kita orang Islam dia tahu sifat-sifat hak kita kena ngaji tu, hak sifat 20 tu je lah. Lebih lagi lah. Ngaji tak ada masalah. Boleh kata 20 tu sifat Tuhan. Banyak. Tetapi sifat Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Itu je lah. Boleh kata. Makna hak Tuhan ni dia perlu kita sembah. Dan dia lah yang menjadikan makhluk. Bukan orang lain. Dia Esa. Makna Esa je dia je. Tidak kata 2, 3 Tuhan ada. Tetapi dalam pengajian Usuluddin, saya sebutlah. Pengajian Usuluddin Taha-Taha, dia kata Tuhan ni umum. Umum. Kita kata Tuhan ni sebab daripada Islam pun dia kata semua Tuhan. Maka umum. Bila Allah khas. Dia guna gitu. Tapi sebenarnya tak ada umum, tak ada khas. La ilaha illallah kecuali Allah. Cuba bahas tu dulu. Tak ada dah Tuhan yang sebenar-benar. Hak lain tu kalau sebut Tuhan pun, Tuhan pelesung ke. Tak bagi pelesung, orang tak kata Tuhan. Kalau pelesung tiru tu Tuhan juga. Dia pelesung tak boleh tiru. Kalau alat-alat kereta spare part dia, pelesung tak apa, dia boleh tiru. Boleh tak lahir pada Tuhan, tiru Tuhan? Tak boleh. Nampak tak? Lahir pada Tuhan, boleh tiru Tuhan. Tuhan bersifat dengan bakar. Lahir pada Tuhan boleh bersifat dengan bakar. Tuhan bersifat dengan kedai. Lahir pada Tuhan boleh bersifat dengan kedai. Mulai gitu. Boleh. Biar kita faham betul-betul bahawa Tuhan ni hanyalah Allah. Lahir pada Allah. Jangan kita duk sebut Tuhan. Orang kafir dia nak sebut butuh kayu Tuhan. Berikut dia lah. Apa kita duk sebut Tuhan juga? Orang Cina, orang berapa duk sebut peletak kun di Tuhan. Berikut dia lah. Kita jangan sebut Tuhan. Sebab tu bukan Tuhan. Kita tahu berhala. Apa berhala kita kata Tuhan? Seolah-olah kita mengakui, kita reda. Jangan. Pengajian saya tak boleh sebut. Orang kata jaga hati. Jaga hati mana? Benda sebenar. Tak kira lah cawe kita nak sebut muka lain. Kalau kata mak, tak kira kita nak sebut muka lain. Tak kira nak sebut buyuk. Misalnya. Mana kalau semua orang sebut buyuk, kita tak akan sebut buyuk. Kalau mak, tetap mak lah misalnya. Contoh. Assalamualaikum, Cikgu.
Ya, ya. Dia Ya. termasuk juga dengan perayaan dia orang. Tak boleh. Tak boleh nak ucap atau tak boleh nak wish, tak boleh nak apa-apa, tak boleh berkaitan. Memang. Itu pengalaman saya bila saya cuba untuk wish lah pada seorang partner saya kan. Dia tak boleh, dihalal. Dia menghalal saya daripada menyatakan selamat selamat di Bali ke apa, tak boleh. Selamat hari tahun baru Tak boleh. Dia akan menjagakan kita berkasih kita. Tak boleh. Tu saya alami je bila saya nak ucap tak boleh, tidak dibenarkan. Terus saya nak tak boleh tu pasal apa? Pasal selain pada Islam tidak selamat. Kita pergi ucap selamat. Kita siapa dia? Ya, betul lah tu. Sebabnya macam agama lain, Kristian ke apa, agama lah kan. Agama tu, dikatakan agama tu, bila kita ucapkan ke dia tu, kita akan menjadi ke arah dia ke Tuhan dia tu, mengiyakan Tuhan dia. Sedangkan tak ada Tuhan selain daripada Allah. Gitulah. Tak boleh. Pengalaman saya dia tidak dibenarkan lah masa saya nak ucap tu, tak boleh. Salah. Sebab tu kalau hari-hari apa saya tak wish lah, saya duduk dia lah. Gitulah cikgu. Lagi sejarah. Agama tu kita tak boleh sebut kepada hak lain daripada Islam. Tak boleh. Agama tak boleh. Sebab tu saya kata inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah di Islam aja. Apa kita kata Buddha, Kristian itu agama? Sedangkan Tuhan kata selain pada Islam bukan agama lah. Sebab di sisi Allah agama ni Islam. Berarti lain pada Islam bukan agama. Apa kita nak sebut agama tu? Dia sebenarnya tak boleh sebut juga cikgu. Benar tu, betul lah. Agama tak boleh sebut. Patut kalau kita Islam nak sebut agama, nak sebut Tuhan tak boleh lah, berkaitan selain daripada Islam dengan Allah SWT gitu. Sebab Islam aja. Inna dina indallahi Islam tu gapo ni? Hak mana anak buah ni hak faham Arab lah. Agama, sesungguhnya agama di sisi Allah tu Islam. Lain pada Islam agama ke? Tak. Mana perkataan tu? Cuba hak mana itu, cuba itulah. Cuba jelaskan hak mana boleh faham lah. Biarlah kita taki dulu. Tengok kita boleh faham. Adat biasa tak secara lah orang biasa duk sebut ni. Mengolah ni Jamil Dajjal ni habis tu sebut. Benda salah pun sebut betul. Lagu tu je lah. Contohnya luar yang kita sebut tapi dalam hati kita tak mengakui ke benda tu. Tak boleh sebut apa. Dia tiga. Tak boleh. WhatsApp tak boleh. WhatsApp tu tak boleh. Kita dalam kita mengucap tu. Tiga kena jaga. Jaga lidah, jaga perbuatan, jaga hati. Lisan wal amali bil fi'li. Tiga ni kena jaga. Untuk akidah. Lain untuk tidak akidah ni kena jaga. Sebab kita yakin. Akidah ni dia letak dia yakin sebetul. Lain pada akidah tu. Kalau fiqh, zah boleh pakai. Tetapi dua tu sok dengan wahai tak boleh pakai juga. Mak dalam Islam ni sok zai wahai tu dalam fiqh, dalam amalan. Hak kita dak amal, misal kita nak semaya, nak amal hak Islam tu, nak nego, nak gapo, maknanya kalau ada zai boleh pakai. Tapi kalau bahasa dalam akidah kena yakin. Tak yakin tak boleh pakai. Kau guna. Betul cikgu ayat tu. Walaupun benda kecil, benda tu dia seleh kecil dia. Tapi dia akan mengakibatkan kita kafir dalam tak sengaja lah. Syirik dalam tak sengaja. Sebabnya walha kita WhatsApp sekalipun WhatsApp dia. Datuk selamat menyambut di Bali. Hak tu pun tak boleh. Masa saya nak buat tu tak boleh lah gitu. Dia dibenarkan sekali-kali pun. Gitulah. Kena beringatlah kita punya ahli-ahli kan. Benda kecil dia. Benda apa kecil tapi kesal dia tu. Gitulah cikgu. Apa tak boleh pasal lawan tu. Kita lawan tu dalam keadaan kita tak tahu. Tak lawan tu gua ada Tuhan kata tak boleh. Kita kata boleh. Tuhan kata tak ada Tuhan lain. Kita kata ada. Mana kita nak jadi Tuhan lawan Tuhan. Boleh lawan Tuhan.
Itu pegangan kita je. Ikut Tuhan lah. Tuhan nak kata dia je. Tuhan Allah. Turutlah kalau kita nak bertuhan ke Allah. Kalau tak sih, ikutlah nak bertuhan ke manusia, ke nak bertuhan ke pokok, ke apa, ikut. Itu lain hal. Itu orang kafir, kita orang Islam lain. Dan lepas pada ni tak ada keliru dah. Kita yakin betul-betul dah. Ya, kadang-kadang cikgu, kita macam sentimen dalam diri kita lah. Setiap hari raya, dia ucapkan kita dia selamat hari raya, Aidilfitri, maaf zahir batin lah dia. Tapi tanya dia kita tak ucap. Memang tak boleh ucap tanya dia. Tak cara lah dia seterah hati ke apa, memang tak boleh. Di diri kita ni tak boleh nak ucap ke dia. Walaupun dia setiap tahun, setiap kali raya kita dia ucap. Kita tak boleh ucap ke dia. Gitulah. Dah diri je lah. Kalau tidak kat kau, beraya tahun baru dah. Habis, tak ada masalah. Selamat tu tak boleh. Kalau Tuhan kata tak selamat. Kalau kita tunggu kafir tak selamat, tiba-tiba kita kata selamat, berarti kita lawan Tuhan. Tuhan kata tak selamat daripada Islam. Kita kata selamat. Nah, lagu mana tu? Tak boleh lah. Orang kata, Tok Peti kata, Tok Raja kata, semua orang kata. Dia katalah dia. Dia nak kata Allah lah. Apa kita nak turut demo tu? Turut Nabi, turut Allah kata, sudah lah. Kita turut orang, buat apa? Asal kita jangan salah. Kita turut jangan salah. Dia ada pegangnya. Macam kita kata tadi. La ilaha illallah. Ada dah Tuhan lain kecuali Allah. Kenapa kita kata Tuhan lain ada tu? Tu. Kecik adat. Adat tak boleh pegang. Kecik adat tak boleh. Nak akidah. Kecik akidah kita. Dua kena pegang. Kau mana? Kasar kau kalau kasar. Maaf lah. Apa ni la ilaha illallah tu kan yang kita sebut tu lah. Maknanya sini kena jelaskan berkaitan dengan ayat nafi dan isbat tu. Nak menafikan dulu. Nak menafikan. Sebab apa? Ada setengah orang tu dia nafi dulu. Mana Allah baru ada kriya. Jadi dia jadi keliru gitu. Dia pergi pusing ayat tu tadilah. Jadi kalau sebab itulah kalau kita sekarang kita di Usuluddin, mana dia boleh diperjelaskan lagi berkaitan dengan la ilaha illallah itu. Dia gini, la ilaha illallah itu mengandungi nafi dan isbat. Nafi ni maknanya menidak dia. Maknanya hati kita ni tak ada Tuhan lain. Pada tak ada Tuhan lain, Tuhannya ialah Allah. Lah betul lah. Itu isbat, isbatnya Allah. Nafi je tak ada Tuhan lain. Tidak betul. Tak ada Tuhan lain, betul juga. Allah betul juga sebab tu nafi isbat ni betul. Kau dah kata kau mana? Tidak ada Tuhan lain. La ilaha, tak ada Tuhan lain. Illallah, kecuali Allah. Kau lagu mana? Ni hak baru-baru ni haji. Betul. Jadi kita nak kemas itu nak sebab ada setengah dia ambil sekata saja. Dia ada Tuhan dulu. Tak ada Tuhan dulu. Maknanya tak ada gapo dulu. Gitu dia tak. Barulah ada Allah. Dia ambil tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan, kau ada Tuhan ada. Dia sebenarnya dia ada Tuhan yang lain. Tengok terjemahan ulama-ulama. Dia ada Tuhan yang lain. Kecuali Allah. La ilaha tu tiada Tuhan yang lain. Tak ada sama sekali. Sebab tu dia guna istilah la. Ni siapa dia yang mengajar, dia tahulah. Apabila la ni ada lagi kau. Celah ya. Kalau ayat guna la. Lainlah kalau guna ayat ma, kau guna ayat ghai. Kalau ghai tu makna ada celah lagi. Kalau la ni tak ada dah. Kalau tu Arab kita nak beli, dia kata la tu tak ada dah, tak boleh nak pergi. Kau guna. Hok mana Arab lah. Cuba ayat saya tak reti Arabnya. La tu maknanya cegah betul, tak ada. Betul kata? Betul. La tu mana tak ada celah dah, boleh dah. Arak lah, kata arak la. Betul. Dulu biar kita lepas pada ni ke, kalau faham ni, clear molek lah orang lain. Tak ada masalah. Tak clear ni habislah kita. Duk main bekok dari dada.
Kabar-kabar lain tu saya mengaji. Kena bahas lagi. Kena bahas. Biar jelas lagi nyata. Sifat istigna, kalau boleh diperjelaskan lagi sifat istigna dengan infaqah tu. Kalau boleh Haji perjelaskan, nak kaitkan dengan sebab kita duduk di ketuhanan ni. Jadi diperjelaskan lagi, ada jelas lagi berkaitan dengan istigna dan infaqah tu. Kalau boleh lah. Istigna ni makna dia kaya. Kaya ni maknanya Tuhan ni dia tak berajak kepada makhluknya. Tak ada ajak gua satu. Kita buat ibadat banyak pun bukan putus dia. Kita tak siwai ibadat lawan dia pun bukan rugi dia. Tu maknanya tak ada berapa satu. Tuhan tidak berkehendak. Tak ada faedah. Hak kita buat dia tak ada mudarat hak kita buat. Kita buat ni semata-mata menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Dia akan datang Tuhan beri pembalasan kepada kita. Tu je. Jadi tak ada faedah ke Tuhan lah. Tak ada rugi Tuhan sama ada kita buat ibadat atau tidak. Sama ada kita taat atau tidak. Tak ada beri apa-apa pada Allah Ta'ala. Dan semuanya Allah Ta'ala kata kalau mu taat, balasannya surga. Kalau mu tak taat, derhaka, balasannya neraka. Tu yang Tuhan kata. Tengoklah ayat mana-mana dalam Quran tu, Tuhan kata lagi tu. Buat taat kat neraka. Buat taat kat surga. Lepas kalau banyak dosa, banyak tak taat, minta ampun, minta taubat dengan Tuhan. Taubat nasuhah. Tuhan kata lagi tu. Jadi kita buat apa yang dia kayak sudah. Dia bermain lagu mana, kita buat lagi tu je lah. Tu makna kaya. Kaya Tuhan. Dan lain pada Tuhan, Tuhan juga mempunyai sifat iftikar. Iftikar ni makna berkehendak makhluk pada Tuhan setiap masa. Kalau kita lah nak menyawa, nak kanak Tuhan, nak makan kanak tu, nak ciba, nak bergerak, nak Tuhan tu. Tapi kita tak sedar. Sebabnya tipu dia, musuh-musuh Islam. Dia kata kita ni bukan hak besar pada diri kita ni bukan semua hak Tuhan buat, ada juga hak kita. Mana hak kitanya? Usaha ikhtiar. Sedangkan usaha ikhtiar tu terbit daripada ilham. Ilham siapa dia bagi Tuhan juga. Dah Tuhan, kesimpulannya semuanya Tuhan. Tetapi kena ada usaha ikhtiar tu menunjukkan kita ni ahli sunnah wal jamaah. Itu saja. Yang kalau tak ada hak tu tak boleh jadi Mu'tazilah. Sama ada Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah atau sesat ke. Jadi lagu tu. Boleh. Hak saya boleh royak lah. Kalau ada hak lebih lagi, nak royak lah. Dalam majlis kita ni supaya semua boleh terima. Ataupun ada hak dengar ngaji lain lah. Sebab ngaji ni tak boleh seorang guru pun. Kau boleh biar banyak guru. Baru kita boleh reti. Assalamualaikum. Tuan Guru. Saya ni cikgu baru join je ni. Baru gini je. Cuma nak tanya isu berkenaan ucapan hari raya kaum-kaum lain lah, kaum lain. Masalah kalau kita duduk kampung memang tak jumpa lah. Kalau kita duduk bandar berjiran, macam saya dulu pernah berjiran sekolah. Belah semua. Tanya kita raya dia pakai main ucap gitu gini-gini, kita pun kata sudah. Kalau kita ucap gini mana tu? Muka demo bergembira di hari raya demo. Tak ada masalah. Tak apa dah. Tak saksinya kita tulus selamat. Jangan selamat je lah dah. Sebab benda selamat, dia benda hak Tuhan jamin. Selamat hari raya, selamat tengah hari, selamat petang, selamat sejahtera ni hak Tuhan. Tiba-tiba kita duk jadi Tuhan, sebab apa? Salah. Nak jelas sebab lah bila berdiri ni guys, sebab hablum anah ni. Sebut selain pada selamat. Jangan sebut selamat tu sebab dia tak selamat. Orang kafir tak selamat. Tak pernah kita nak jelas tu je hari ni. Katalah bergembira di hari raya awak lah. Jangan sebut selamat. Okey. Ya, Tuan Guru. Moga-moga awak bergembira di hari raya. Alhamdulillah lah gitu je lah. Kita nak menyelamatkan agama kita ni. Cikgu, kalau saya nak bahas lah sikit. Dia kata gini, redha tu kufru. Redha dengan kafir lah kita ni. Cikgu, nak bahas sikit lah deh. Bukan nak bahas, nak tanya cikgu lah deh. Saya bahas apa? Bukan saya.
Tak kira bahan nanti kau ajar pula saya cikgu. Tak apa, bukan hak saya. Tak, kalau saya cikgu dia tak boleh juga ucap gitu cikgu. Dia tak boleh merayakan. Maksudnya bila dia raya, kita kata, contohnya kita katakan semoga berbahagia di hari raya dia. Dia tak boleh cikgu. Bagi saya cuba dah nak ucap gitu, tak boleh. Tidak dibenarkan. Hak dalam dia tak boleh. Tak boleh juga. Tak boleh cikgu. Sebab tak tahulah saya dari segi ilmu saya dah cikgu ni. Kalau saya perasa bila saya nak ucap, jangan. Dia kata, tak boleh walaupun kita nak ucap. Dia nak ucap benda tu asalkan berkaitan dengan agama perayaan dia. Tak boleh. Bagi saya lah, kalau saya tak ucap dah. Saya suka lah kalau dia atas ke, atas mesej, saya atas awak. Happy gitu lah. Jumpa dia pun saya tak akan sebut. Biarlah dia nak kata kita ni lagu mana dari segi berjirai kau apa memang berjirai ada tahap dia, tapi kita tak boleh. Sebab tak ada agama lain selain Islam, tak ada Tuhan selain daripada Allah. Dan agama tu, perayaan tu bagi agama dia. Dia kata agama dia. Tak boleh, tu saya tak boleh ke? Bagi saya lah tak boleh. Yalah. Saya tak tahu. Itulah betul hak molek je. Hak molek je tak boleh. Tapi kita nak ucap juga kak. Kita ucaplah sesuatu. Misalnya kalau dia kata nak ucap, jangan sebut benda selamat. Sejahtera apa jangan. Itu utama je. Kalau dia kata suka awak hari-hari raya, tak ada apa. Itu ayat biasa je. Suka awak hari-hari raya. Suka hari-hari dia lah. Alah gitu je lah. Tetapi jangan kita anggap bahawa raya-raya dia tu lebih. Sebab selain daripada hak Islam buat ni semuanya kurang belaka, tidak lebih. Memanglah betul. Masa mula-mula saya terima benda tu kan, benda mengucap, maksudnya ucapan pada dia tu, kita terasa janggal lah. Maksudnya gimana aku ajak kita rasa lain kita dia. Tapi saya cuba daripada satu hari, satu tahun. Jadi dah ni kalau raya kan kau dak dah. Siapa-siapa saya baik tahu mana apa, partner saya kan dak dah. Saya tak ucap sebab tak boleh. Alhamdulillah saya boleh kekal benda tu. Dan buat dia pula tahun raya kita tak pernah lupa ucap semacam. Tapi kita lah kita ni saya jaga tak sewi kita dengan Tuhan kita tak boleh. Salah. Saya bagi saya cakap tu setakat ni ilmu saya saya tu lagu tu lah tak boleh. Cubalah, cuba. Saya tak tahu orang lain kan, tapi saya ni tak boleh. Dia tahu. Lepas tu lagu mana orang lain? Cuba ni. Bahas. Tanya. Jangan duduk ada bekal, ada jangan kena bahas selalu. Biarlah tak erti pun. Biarlah salah pun. Kalau kita tak erti suruh salah pun. Biar bahas hati. Sebab kita sama belajar, sama kosi, sama masa ni dan nak itunya takut tak sempat dah nak kosi tak lama lagi gitu lah. Masa ni kita nak royak nak gapo ke. Jari-jari Allah buka ilmu kita ni boleh bincang dengan cikgu mak gapo semua kan. Ambil peluang lah. Kalau tak setuju royak, agak tak ada masalah. Saya tak setuju masalah. Setuju dah. Setuju. Kalau sungguh happy di Bali boleh tak? Baru ni saya tanya. Kalau kata-kata happy di Bali dia, mana dia suka. Jangan kita suka dia. Itu lain maknanya bagi kita pun tak suka di Bali ni. Sebab bukan cara Islam. Sebab tu dilari tak dia tu. Cikgu, tak tanya. Sebab saya dari segi perayaan dia, dari segi Tuhan bagi dia kan. Kalau kematian dia sebab saya tak pernah alami lagi. Kan tak ada siapa perekat macam saya agama lah. Itulah bukan Islam ni meninggal kau bila siapa lagi lah. Jadi kalau meninggal saya tak tahu lagi lah sama ada saya dihalal untuk pergi ataupun kita boleh pergi. Gitu. Jangan kira masa Covid ni lah. Kalau masa biasa tak ada Covid lah. Lagu mana? Pergi untuk tengok dia. Kau takut menziarahi keluarga dia. Kau lagu mana tu cikgu? Boleh ke? Dia boleh ke? Ziarah kerana pertama atas jiran. Atas saya. Hak tu diharuskan kalau ziarah. Tapi kalau
melibatkan kita kata nak pergi misalnya upacara agama dia nak bombing ke apa tu, ada kita tak lagi kan. Upacara agama dia tu. Misalnya kalau misalnya cara nak menanam kita pergi juga. Tamu. Misalnya cara dia tu, jadi tak boleh. Itu tak boleh dilarang. Ya. Tapi kalau kita pergi sekolah, kita kata, kerana dia saya juga, kita pergi ke rumah dia dekat pergi kat terkelik lah. Ya. Kalau patut kita nak bui kita kata sikit-sikit kerana saya ni baik, bui lah. Tapi bukan sedekah lah baik. Derma lah. Tolong dia. Sebagai kesusahan, tolong. Tak ada hak. Tolong supaya boleh ke kamu dua hari sikit. Kalau gitu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Saya nak tanya ni. Contohnya kalau kita pergi pasar raya ke mana ke, dia ada buat signboard lah, dia tulis selamat ni tahun baru Cina ke. Jadi kalau kita baca hak tu maksudnya kita ni ucap juga ke gitu. Kita baca. Di surat khabar ke apa ke. Jangan duk reda lah. Di surat khabar ke apa ke, kalau kita baca macam-macam gitu kan. Dia tulis, kita tengok tetapi jangan duk reda. Sebab benda-benda tak betul. Kita orang tulis selamat tahu bagus. Kita tengok je mana-mana tak selamat. Kita tahu dah benda tu tak selamat. Apa kita kata selamat? Kita tahu dah benda tak betul. Ya. Misalnya kita kata kita boleh tengok ayuh joget. Kita tahu dah joget salah. Kita tengok tapi kita tak pergi dalam joget tu. Misal bab pekoh ni bab akidah. Apabila bab akidah ni kita reda je. Tapi dah kalau bab pekoh dia lain. Ya, bab pekoh ni makna berdosa. Kalau bab akidah ni dia jatuh seleh lalu. Lepas tu ya kita kena jaga-jaga sebab benda ni bab akidah. Bab akidah jangan main-main. Boleh tu. Jadi kita tengok tak ada masalah. Cuma hati kita ni jangan reda. Jangan kata selamat tahun baru, jangan. Sebab benda tak selamat. Hak selamat dia Tuhan. Saya kata mana? Selamat agama dia. Baru boleh kata selamat. Misalnya Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bolehlah kita ucap kepada sama-sama Islam. Pada orang kafir, tak bolehlah. Benda-benda lagu tu. Cikgu, lo ni ramai juga orang kafir atas WhatsApp ke kita ke dia Assalamualaikum. Dia tak ada masalah. Kau balik dia waktu jangan dia cara dia nak kata. Kita tak boleh jawab kan? Kita tak boleh jawab kan? Tak boleh lah. Kita tak boleh lah jawab. Kita nak jawab ni kena betul dengan Islam kita. Soal ada kafir kita kena cara. Apa orang kafir sebut tuan? Ikut dia lah hak dia. Seperti alik kita. Alik kita ni kita jaga. Alik dia lah kerja. Cikgu. Nak tanya sikit cikgu. Ya. Nak tanya, anda katalah kalau kita buat rumah, tiba-tiba pelanggan kita ni orang kafir lah. Maksudnya Buddha ko India ko Cina ko, kita buat rumah ko dia. Lepas tu macam mana? Contoh kita buat rumah, lepas tu dalam tu mesti akan ada tempat maya dia ko gana. Kita buat rumah orang Bukit Islam. Kita pergi buat rumah dia. Kita buat rumah. Kita pergi buat itu kerja kita. Lepas tu kalau ada pak dia menyembah apa, kita ikut dia lah. Asal kita jangan ada menyembah pula. Kita buat kerja kita, cari makan kita. Kerja tak halal kecuali kita nak pergi bina tempat menyembah. Tak boleh. Betul cikgu. Saya faham Firdaus ayat tu cikgu. Dalam plan, ada setengah tempat plan kita nak buat rumah tu, dia tulis dah. Tempat berhala dia. Tu yang kita jadi tak boleh nak buat lagi bila kita tengok ada berhala dia tulis. Tempat berhala dia akan letak situ lah. Jadi kita nak buat dalam rumah dia tidak ada khaf untuk ada khaf. Jadi kita nak buat gana tu kita nak buat. Biasa dari segi renovation saya banyak lagi tu tubiknya. Tempat berhala dia. Jadi kita pun gitu kita tak hasil lah. Tak boleh sebenarnya tak boleh. Kita rakyat terus lah. Lain kita boleh buat. Tapi tempat berhala ni kena upah orang lain.
Kena upah orang lain. Sak kepada orang lain. Bukan kita. Dia tulis berhala ke? Dia kata rumah tempat dia lah, tempat ibadat dia lah, gitulah. Tapi selagi cikgu, selagi hak kita buat apa macam kita punya partner, contoh partner kita Cina dia. Cina kita je buat rumah tu nya. Tapi komisen kat atas rumah tu boleh kita juga. Gitu. Dia melibatkan banyak tapis lah, tapi ada juga. Atas ke atas bagai. Dia buat rumah berhala, sudah. Rumah nak duduk tu betul lah. Tapi bahagian berhala tu kalau boleh, suruh dia ambil orang lain buat. Cikgu, kalau gini cikgu, dalam rumah tu dia ada sebilik, dia kata tolong buat saiz katakan 11 kali 8. Dia kata tinggal lah, nanti dia akan buat tempat semaya dia. So kita buat bilik sahaja. Bilik dia lah. Kita niat bilik niat kita bilik hanya lah. niat bilik. Hanya nak guna ikut dia lah. Ikut dia lah. Hak tak bolehnya kita buat tempat menyembah dia tu. Misalnya buat situ dengan tekad letak tokong sini, letak gitu, letak gini tu, kita sak kat orang lain lah. Jangan kita buat. Sebab benda tu melibatkan benda akidah. Seolah-olah kita reda. Lagi tu je lah. Sekadar saya tahulah. Saya duk belajar lagi tu. Lagi tu lah. Okey, ada lagi? Kalau ada bangkangnya, loh lah, kena pakai benda ni kalau kita tak setuju dengan untuk guru kita kena pakai. Kita kena pakai sebab kita nak supaya kadang kita faham, kita boleh pegang lah. Kalau tak faham sebutin, tak yakin sebutin nak pegang macam mana. Boleh. Boleh kurang tu. Lagi anda katalah contoh dia buat design rumah tu, dia melambaikan budaya dia tapi bukan melambaikan agama dia. Sebagai budaya tak ada masalah. Sebagai contoh dia kata budaya dia bertentangan dengan Islam atau tidak? Budaya lain. Sebab Islam dia tak larang budaya asalkan tidak bertentangan dengan Islam. Misal Cina, negeri Cina dia nak makan guna apa dia chopstick, ikut dia lah. Maka tidak menyalahi. Tapi dia galakkan makan dengan tangan tu je lah. Kita makan dengan sudu. Benda haram tak apalah. Asal jangan benda haram. Benda yang dilarang. Sudah. Itu yang gitu. Terima kasih. Okay. Saya kata bermula ihsan bermula ihsan lah. Email tu ada bermula ihsan. InsyaAllah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wa'ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, ya Ta'ala, punya sedekah ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Dan jadilah ilmu yang bermanfaat ini amalan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Ta'ala, kami jadilah kami semuanya hamba-Mu yang benar-benar ingat Musa nama, ya Allah. Yang menyebut nama Musa nama, ya Allah. Yang zikir kepada Musa nama, ya Allah. Yang rindu denda kepada Musa nama, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.